Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, mudah-mudahan diharapkan semua para pelajar dalam keadaan sihat walaupun kita berada dalam PKP. Jadi, sama-sama kita jaga kita punya penjarakan sosial, sama-sama kita menjaga kita punya pergerakan agar kita dapat memutuskan rantaian COVID dan mudah-mudahan dapat mempercepatkan kita kembali ke IKM. Okey, jadi untuk hari ini insya-Allah saya akan cuba menjelaskan tentang topik kita yang pertama ataupun bab yang pertama ataupun unit yang pertama, iaitu topik yang bertajuk tentang pengenalan masyarakat Malaysia. Okey. So kita tengok kita punya slide yang pertama. Okey. Jadi dalam topik pengenalan masyarakat Malaysia ni, ia dibahagikan ataupun dipecahkan kepada 3 subtopik. Jadi topik yang pertama kita akan bincang tentang masyarakat. Jadi kita akan cuba membincangkan ataupun kita akan melihat tentang definisi masyarakat majmuk dan masyarakat kepelbagaian. Kita juga akan melihat tentang ciri-ciri masyarakat majmuk dan juga masyarakat kepelbagaian. Okey. Dan subtopik kita yang kedua adalah berkaitan dengan budaya. Okey. Jadi dalam topik ini kita akan bincangkan tentang apakah yang dimaksudkan dengan budaya. Okay. Kemudian yang kedua, apakah ciri-ciri yang menetapkan sesuatu perkara itu dianggap sebagai budaya. Okey, dan yang ketiga adalah topik yang paling penting, iaitu topik berkaitan dengan hubungan etnik di Malaysia. Jadi dalam topik ataupun subtopik 1.3 ni, kita akan membincangkan tentang takrif berkaitan dengan etnik dan juga kaum, serta kita akan membincangkan 5 faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan etnik. Maksudnya faktor-faktor ni antara penentu sama ada hubungan kaum di Malaysia ni jadi baik, harmoni ataupun sebaliknya. Okey, so kita masuk kita punya topik yang pertama. Okey. Ini sedikit pengenalan tentang masyarakat di Malaysia lah dari segi pecahan. So data yang ada ni, kalau awak tengok pada carta pie tersebut, ini data yang kita ada pada tahun 2018. Jadi kalau kita lihat pada carta pie tersebut, pecahan kaum-kaum yang ada, iaitu yang paling banyak adalah Bumiputera lah, sebanyak 69.1%, ataupun berjumlah lebih kurang 20.07 juta. Yang kedua diikuti oleh kaum Cina 23% atau 6.69 juta. Yang ketiga adalah India 6.9% ataupun 2 juta. Okey, yang warna kuning tu iaitu kaum-kaum lain lah. Maksudnya kita merujuklah kepada mungkin warga negara bukan daripada kaum ni, mungkin warga negara daripada Indonesia ke Arab ke, ya, yang dah mendapat taraf kewarganegaraan. Okey. So yang seterusnya kita tengok topik kita, iaitu yang pertama 1.1, iaitu bertajuk masyarakat. Okey. Bila kata kita sebut masyarakat ni, sebenarnya semua dalam kalangan kita pernah menyebut perkataan masyarakat. Tapi kadang-kadang kita mungkin biasa menyebut perkataan tersebut, tetapi mungkin kita terlupa dari segi definisi ataupun maksud sebenar perkataan tersebut. Okey, jadi yang pertama kita nak bincangkan tentang apakah itu masyarakat. Kita selalu sebut masyarakat Melayu, masyarakat Cina, masyarakat India, tapi apakah yang sebenar-benarnya yang dimaksudkan dengan masyarakat? Okey, jadi kalau ikutkan definisi yang ada di sini, okey, kita tengok definisi yang ada sini. Dari segi definisi, kita tengok masyarakat merujuk kepada apa yang kita panggil sebagai kumpulan manusia. Okey, ni kumpulan manusia. Okay. Jadi kumpulan manusia yang macam mana? Kumpulan manusia yang hidup bersama-sama. Okay. Hidup bersama-sama ni maksudnya dekat dalam satu kawasan ataupun dalam satu penempatan. Okay. Dari sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu atau pergaulan hidup. Okey, maksudnya kat sini kalau kita lihat masyarakat ni maksudnya dia tak boleh seorang. Dia mesti sekumpulan.
Okay, bila kita kata bersekumpulan, maksudnya mungkin lebih daripada 10 orang, lebih daripada 20 orang, mungkin 100 orang, mungkin 1000 orang. Okay. Itu yang dimaksudkan dengan kumpulan manusia yang merujuk sebagai masyarakat. Yang hidup bersama-sama ni maksudnya kita ambil contoh. Kalau kata kita bincang tentang masyarakat Melayu, so maksudnya diorang akan hidup dalam kelompok masyarakat yang kita panggil sebagai masyarakat Melayu. Okay, contohlah, saya ambil contoh yang lebih mudah. Bagi program di IKM contohnya. Jadi semua pelajar-pelajar yang ada di IKM, kita boleh juga ibaratkan sebagai masyarakat. So kita juga boleh panggil sebagai masyarakat IKM. Sebab apa? Sebab kalau kita melihat kepada definisi, masyarakat itu merujuk kepada kumpulan manusia yang hidup bersama-sama. Okay? Dari sesuatu tempat ataupun di sesuatu tempat. So jadi macam pelajar yang tinggal di IKM, so dia ada tempat tinggal dia, iaitu di IKM. So jadi pelajar-pelajar di IKM kita juga boleh panggil sebagai masyarakat IKM. Itu contoh yang paling mudah, yang paling dekat dengan kita. Okay? Selain daripada itu, kalau kita lihat, masyarakat juga boleh dirujuk sebagai jaringan perhubungan antara pelbagai individu. So jadi maksudnya bukan seorang ya, kita bukan merujuk, masyarakat itu bukan merujuk pada individu, tetapi merujuk pada antara individu dengan individu yang lain. So itu juga kita boleh anggap sebagai masyarakat sebab adanya jaringan perhubungan. Okey. Dan masyarakat ni pula kalau kita lihat di Malaysia, kita boleh pecahkan kepada masyarakat majmuk dan juga masyarakat kepelbagaian. Okey, bagaimana yang dikatakan dengan masyarakat majmuk? Bagaimana yang dikatakan dengan masyarakat kepelbagaian? Okey, yang ni saya nanti kita akan bincangkan lebih detail dekat ciri-ciri masyarakat majmuk dan juga masyarakat kepelbagaian. Kita tengok yang seterusnya. Cuba lihat gambar yang ada dekat depan. Pernah tak dengar perkataan ras, perkataan etnik, perkataan bangsa? Jadi ini semua adalah perkataan-perkataan yang merujuk kepada masyarakat. So cuba padankan. Agak-agak yang mana yang dianggap sebagai ras? Yang mana yang dikatakan etnik? Dan yang mana pula yang kita rujuk sebagai bangsa? Macam mana? Senang je, okey? So kita tengok dia punya jawapan. Ini jawapan dia. So yang atas itu, gambar yang atas tu ni, gambar yang atas ni kita rujuk sebagai bangsa. Kenapa bangsa? Nanti kita akan lihat kenapa kita katakan yang atas ini merujuk kepada bangsa. Okey, yang ni kita merujuk kepada etnik. Kenapa kita katakan etnik? Okey, nanti kita akan bincangkan juga kenapa ini dikatakan sebagai etnik. Yang ni pula kenapa dikatakan sebagai ras? So nanti kita akan tengok kenapa ini dipanggil sebagai ras. Pelik ras, macam tak pernah dengar ada perkataan ras ni. Tak apa. So kita tengok kita punya slide yang seterusnya. Okey. Ini yang dimaksudkan dengan ras, yang dimaksudkan dengan etnik, yang dimaksudkan dengan bangsa. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, yang dikatakan ras, okey. Yang dikatakan ras ni kalau kita lihat, okey, ras ni dia kata apa? Okey, saya highlightkan. Okey, ini kita tengok ras. Ras ni maksudnya merujuk kepada sekelompok sosial yang mempunyai tanda pengenalan kolektif. Ni, pengenalan kolektif. Okey. Jadi maksudnya pengenalan kolektif ni maksudnya perkara-perkara yang kita boleh nampak dalam ciri-ciri fizikal. Okey, contoh kat sini dia bagi apa? Contoh dia katakan warna kulit, warna mata dan juga warna rambut. Okey, macam mana kita nak tengok perbezaan? Okey. Berdasarkan gambar yang ada ni, cuba kita tengok. Okey, gambar-gambar yang ada di sini. Okey, kalau kata kita perhatikan, kebanyakan gambar-gambar ni, diorang perbezaannya yang paling ketara adalah berambut pirang. Jadi sebab tu kita tengok orang-orang Eropah, dia adalah golongan-golongan yang kita panggil ras, di mana ciri-ciri fizikal dia tu berbeza dengan kita. So diorang ni kebiasaan kita akan nampak rambut pirang ataupun berkulit cerah. Lagi kita kata apa lagi? Okey, ada setengah tu mungkin mata warna coklat, mata warna biru. So itu ciri-ciri yang kita boleh lihat. Itulah yang dikatakan tanda pengenalan kolektif. Okey.
Itu yang pertama tentang ras. Yang kedua, kita tengok pula iaitu tentang apa? Tentang etnik. Okey. Oh, tak nampak. Tak ambil warna merah. Warna merah. Okey, kita tengok tentang etnik. Pun tak nampak juga. Baik. Tak apalah, tak nampak. Sudahlah, saya garis ya. Saya garis dengan warna merah. Tak perlu merah dah. Tak perlu warna kuning. Okey. Etnik. Etnik ni pula merujuk kepada sekelompok manusia yang mengamalkan budaya hampir seragam. Okey, contoh-contoh yang paling mudah. Kita sebagai etnik Melayu. Kenapa dikatakan kita ni etnik Melayu? Sebab kita mengamalkan budaya yang hampir seragam. Okey. So budaya yang seragam ni maksudnya macam mana? Okey, dari segi pakaian kita. So kita pakaian bercirikan orang Melayu, bahasa yang kita pakai, okey, bahasa Melayu. So ini merupakan perkara yang dirujuk sebagai etnik. Okey. Yang ketiga pula kita tengok bangsa. Okey, bangsa ni pula dia lebih bersifat spesifik. Kenapa bersifat spesifik? Sebab bangsa ni dia lebih merujuk kepada sesebuah negara. Jadi kalau kata orang tanya kita, hang bangsa apa? So sepatutnya kita menyebut kita ni bangsa Malaysia. Sebab bangsa itu dia merujuk kepada sesebuah negara. So sebab tu kita tengok gambar sini, kita letakkan sebagai bangsa. Adanya Sing, adanya Cina, adanya India, adanya Melayu. So ini adalah merupakan kaum-kaum ataupun etnik-etnik yang ada di Malaysia. So bila digabungkan semua, dia membentuk sebagai bangsa. Dia membentuk sebagai bangsa Malaysia. Okey, boleh faham setakat ni? Kalau etnik tadi kita tengok contoh apa? Dari segi pakaian. So inilah pakaian orang Melayu. So pakaian kita hampir seragam dalam kalangan orang Melayu. Okey. So kita tengok topik yang seterusnya, iaitu tentang masyarakat yang dikatakan terbahagi kepada dua, iaitu masyarakat majmuk dan masyarakat kepelbagaian. Okey, soalan yang menarik. Agak-agak Malaysia sekarang ni kita nak panggil sebagai masyarakat majmuk ke ataupun masyarakat kepelbagaian? So cuba fikir-fikirkan. Adakah Malaysia sekarang ini kita panggil sebagai masyarakat majmuk atau masyarakat kepelbagaian? Okey, jadi kita tengok dulu. Apakah yang dikatakan sebagai masyarakat majmuk? Okey, masyarakat majmuk ni adalah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, saya highlightkan lagi sikit. Terdiri daripada pelbagai kaum. So masyarakat majmuk, pelbagai kaum. Kepelbagaian macam mana? Kepelbagaian pun sebenarnya sama juga. Dia mempunyai masyarakat yang pelbagai kaum, yang mana mengamalkan budaya, agama, bahasa dan adat tersendiri. Sama juga macam masyarakat kepelbagaian. Cumanya perbezaan yang paling ketara antara masyarakat majmuk dengan masyarakat kepelbagaian, perbezaan yang paling ketara adalah lebih silap spelling. Ni lebih harmoni, bukan harmoti, okey. Lebih harmoni dan juga lebih bertolak ansur. Itu yang dikatakan sebagai masyarakat kepelbagaian. Bagi masyarakat majmuk pula dia agak berbeza sikit. So dia lebih bersifat kepada mementingkan semangat antara kaum. So sebab tu kita kata Malaysia sekarang masyarakat kepelbagaian. Sebab dalam kalangan masyarakat di Malaysia ada Melayu, ada Cina, ada India. So kita hidup dalam keadaan harmoni dan kita hidup dalam keadaan yang lebih bertolak ansur. So jadi untuk Malaysia sekarang ni kita boleh katakan sebagai masyarakat kepelbagaian. Istilah masyarakat majmuk ni, ini kita kalau kata semasa kita dijajah dan pada peringkat awal kita kemerdekaan, kita boleh kata Malaysia sebagai masyarakat majmuk. Okey. So kita tengok
siapakah tokoh yang mula-mula memperkenalkan konsep masyarakat majmuk ni? Okey. So masyarakat majmuk ni, tokoh yang mula-mula memperkenalkan konsep masyarakat majmuk ialah J.S. Venable. Okey. J.S. Venable ni satu ketika dia pergi buat kajian. Okey, dia buat kajian di Indonesia dan juga di Burma. Jadi dalam kajian yang dia buat di Burma dan juga di Indonesia, dia mendapati bahawa masyarakat di Indonesia dan di Burma hampir sama dengan macam yang kita alami, iaitu setiap kaum dia, iaitu yang pertama ada pelbagai kaum dan setiap kaum mengamalkan adat tersendiri, hidup dalam kelompok masyarakat yang sama, mengamalkan agama tersendiri, mengamalkan budaya yang tersendiri. Maksudnya kat sini kita adalah masyarakat yang hidup dalam kelompok dan identiti masing-masing. Itu yang dirujuk oleh J.S. Venable. Tapi kalau comparekan dengan Malaysia yang ada sekarang, kita dah ada perbezaan, iaitu kita lebih bersifat harmoni dan juga bertolak ansur. Okey, itu kita bincang tentang masyarakat dan sekarang kita nak melihat tentang ciri-ciri. Ni yang saya cakap tadi. Apakah ciri-ciri masyarakat majmuk, apakah ciri-ciri masyarakat dan apakah ciri-ciri masyarakat kepelbagaian. Okey, yang pertama kita bincangkan dulu. Apakah itu ciri-ciri bagi masyarakat? Okey. Bila dikatakan masyarakat, tadi kita dah cakap dah kan. Masyarakat adalah merujuk kepada sekumpulan manusia. Jadi yang pertama, masyarakat dia mesti berkelompok. Yang kedua, masyarakat dia mesti melahirkan budaya. Sebab kalau tak ada budaya, kita tak anggap dia sebagai masyarakat. Contoh, orang Melayu, ada budaya orang Melayu. So sebab tu kita panggil dia sebagai masyarakat Melayu. Okey, yang kedua ialah mengalami perubahan. Maksudnya masyarakat ni dia mesti ada perubahan, dia tak statik. Okay, mungkin dari segi penambahan bilangan ahli, mungkin dari segi pakaian ada perubahan. Contoh dulu kita ada pakaian Melayu cekak musang, Melayu Teluk Belanga. Kalau sekarang kita ada, contoh kita ada baju Melayu kurta. Itu contoh perubahan. Yang seterusnya ialah terdapat kepemimpinan. Mesti ada pemimpin. Kalau tak ada pemimpin, kita tak anggap dia sebagai masyarakat. Masyarakat mesti ada pemimpin. Okey, yang seterusnya ialah kita membincangkan tajuk kita yang seterusnya adalah berkaitan dengan masyarakat majmuk. Okey, kita bincangkan pula tentang masyarakat majmuk. Okey, apa yang dikatakan sebagai masyarakat majmuk ni? Oh, kuning tak boleh nampak, saya ambil merah boleh dah. Okey, masyarakat majmuk ni perbezaan dengan masyarakat kepelbagaian. So dia agak bertentangan antara masyarakat majmuk dengan masyarakat kepelbagaian. Okey. Yang pertama, masyarakat majmuk dia berkonflik. Sebab apa berkonflik? Sebab kita terasing antara kaum A, kaum B, kaum C. So kita tak ada perhubungan. Sebab itulah kita dikatakan berkonflik. Okey, berbeza dengan masyarakat kepelbagaian. Kita lebih hidup harmoni. Macam sekarang, kita berkawan dengan masyarakat India, kita berkawan dengan masyarakat Cina. So kita berkawan dengan semua kaum. Okey, yang kedua, dalam masyarakat majmuk wujudnya pengasingan sistem pendidikan. Okey, maksudnya kat sini kita lihat tanah Melayu semasa kita dijajah oleh British, kita ada sistem pendidikan yang berbeza. Ada sekolah aliran Cina, sekolah aliran Inggeris, sekolah aliran Melayu, sekolah aliran India. Jadi dalam sistem pendidikan yang ada dulu, so sekolah-sekolah ni diraskan untuk kaum-kaum tertentu. Tetapi berbeza dengan kita sekarang. Okay? Masyarakat kepelbagaian, kita ada penyeragaman sistem pendidikan. Masuk penyeragaman ni, kita masih mengekalkan sekolah-sekolah berasaskan kaum ataupun bahasa ibunda masing-masing. Contoh, kita ada sekolah rendah jenis kebahasaan Cina, kita ada sekolah rendah jenis kebahasaan Tamil. Tapi yang dikatakan penyeragaman iaitu dari segi buku. Okay, buku kita seragamkan. Kalau dulu semasa kita dijajah ni dalam sistem pendidikan ni, buku diambil daripada China, buku diambil daripada India, cikgu diambil daripada India, cikgu diambil daripada China. Tapi dalam keadaan kita sekarang, di sekolah-sekolah jenis kebangsaan, mungkin cikgu tu India,
tetapi warga negara Malaysia, mendapat pendidikan di Malaysia. Dari segi silibus, buku-buku sama macam yang kita pakai di sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, di sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil. So kita menggunakan buku yang sama. Okey, contoh yang paling simple. Bila kita berada di tingkatan 3, kita kena ambil PT3. Tak kisahlah you sekolah Melayu ke, you sekolah Cina ke, you sekolah India ke, you tetap kena ambil PT3. Bila you berada di tingkatan 5, you wajib kena ambil apa? Kena ambil peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. So itu contoh yang paling mudah dalam bab kita nak cerita penyeragaman sistem pendidikan. Yang seterusnya ialah pemisahan tempat tinggal. Okey, dalam bab pemisahan tempat tinggal ni kita boleh tengok contoh semasa tanah Melayu dijajah oleh British, dan pada peringkat awal kita merdeka. Pemisahan tempat tinggal ni berlaku. Macam mana dia katakan berlaku? Sebab dia mengikut kepada ekonomi. Dikaitkan dengan ekonomi. Macam mana dikaitkan dengan ekonomi? Sebab orang Cina menguasai sektor perlumbungan biji timah. So diorang akan tinggal dan menetap di sekitar kawasan lumbung biji. Berbeza dengan orang Melayu. Orang Melayu terlibat dalam sektor apa? Sektor ekonomi tradisional. So orang Melayu akan tinggal di kawasan kampung. Tapi bagi masyarakat kepelbagaian, jurang pemisahan tempat tinggal ni semakin mengecil. Maksud semakin mengecil macam mana? So kita tengok dalam satu-satu kawasan penempatan, kadang-kadang kita tengok ada Melayu, ada Cina, ada India. So tak lagi macam dulu. Satu-satu kampung Melayu je semua. Satu-satu kawasan India je semua. Satu-satu tempat Cina je semua. Sekarang tak berlaku lagi macam tu. Satu-satu tempat akan ada Melayu, akan ada Cina, akan ada India. Okey. Biasanya jurang pemisahan ekonomi. Kalau dulu saya cerita, kalau sebelum ni saya cerita, ekonomi dia dikuasai mengikut kaum. Sektor perlumbungan biji orang Cina, sektor ladang getah orang India, sektor ekonomi tradisional orang Melayu. Tapi sekarang kita tengok semua sektor ada semua kaum. Kalau kita bincang bab ekonomi perniagaan, atau kita bincang bab perniagaan bisnes, memang tak nafikan majoriti ramai orang Cina, tapi orang India ada. Orang India pun ada juga dalam sektor perniagaan. Orang Melayu pun ada juga dalam sektor perniagaan. So maksudnya dalam sektor perniagaan bukan hanya satu kaum sahaja, tetapi semua kaum duduk dan merasai kek ataupun kita panggil agihan ekonomi yang ada di Malaysia. Yang seterusnya adalah dari segi pemisahan politik. Dari segi pemisahan politik ni, kalau kita lihat semasa kita dijajah British, politik kita adalah tertumpu ke arah negara masing-masing. Orang Cina tertumpu pada negara Cina, orang India tertumpu pada negara India. Tapi selepas kita merdeka, hidup dalam masyarakat kepelbagaian, kita mengamalkan pemuafakatan politik. Contoh, macam mana dikatakan pemuafakatan politik? Contoh, saya ambil contoh dululah masa Kerajaan Barisan Nasional. Masa Kerajaan Barisan Nasional, dia ada parti-parti yang duduk di bawah Barisan Nasional ni, parti-parti yang berasaskan kaum. Iaitu contoh, UMNO untuk orang Melayu, MIC untuk orang India, MCA untuk orang Cina. Walaupun berasaskan kaum, tetapi wujudnya muafakat untuk bergabung dan membentuk sebuah kerajaan yang melibatkan semua kaum yang ada di Malaysia. Dan dalam keadaan hari ini kita tengok kita boleh menerima satu parti politik yang melibatkan semua kaum. Contoh yang paling ketara yang kita boleh nampak dalam parti PKR. Dalam parti PKR kita tengok adanya Melayu, adanya Cina, adanya India. So ini melambangkan apa? Melambangkan bahawa kita sebagai warga negara Malaysia mempunyai sifat terbuka, mempunyai sifat toleransi. So kita adanya orang kata apa, keterbukaan dalam politik. Itu yang dikatakan sebagai masyarakat kepelbagaian. So kena faham ini berbeza dengan masyarakat majmuk. Yang lebih kepada menjaga identiti ataupun menjaga kaum masing-masing. Yang seterusnya adalah kita tentang budaya. Subtopik 1.2. Dalam subtopik 1.2 ni,
Okey, dalam subtopik 1.2 iaitu berkaitan dengan budaya. Sama juga macam masyarakat. Selalu kita dengar perkataan masyarakat. Tapi kadang-kadang kita pun confuse bila orang tanya, masyarakat tu apa? Sama juga dengan budaya. Budaya ni pun perkataan yang kita boleh katakan hari-hari kita sebut. Tapi bila orang tanya budaya ni apa? Budaya. Budaya lah. Apa maksud budaya? Budaya lah. Itu perkataan ataupun perkara biasa yang kita alami. Jadi kat sini saya nak ceritakan apakah yang dimaksudkan dengan budaya. Okey, budaya tu apa? Budaya adalah cara hidup. Jadi sebab tu kita tengok ada budaya orang Melayu, ada budaya orang Cina, ada budaya orang India. Kenapa? Sebab budaya itu merujuk kepada cara hidup. Jadi bila kita sebut cara hidup ni macam mana? Cara hidup ni maksudnya apa yang kita amalkan sehari-hari. Apa yang kita buat, itulah cara hidup dan itulah merupakan budaya. Jadi contoh, sebagai orang Melayu kita tengok kita ada budaya kita sendiri. Contoh dalam budaya kita apa? Paling simple, paling mudah saya bagi contoh, bab pakai seluar pendek. Boleh tak pakai seluar pendek? Sebenarnya pakai seluar pendek tak ada masalah pun pakai seluar pendek. Tetapi dalam budaya, dalam cara hidup masyarakat orang Melayu, bila kita pakai seluar pendek, dia nampak macam tak cantik, nampak macam tak berapa nak manis, nampak macam tak berapa nak, orang kata apa, tak sedap mata memandang lah. Kenapa? Sebab dalam budaya orang Melayu, kita berkait dengan pegangan agama. Sebab apa? Sebab dalam Islam sendiri pun tidak membenarkan bagi laki-laki untuk pakai seluar pendek. Itu contoh. Okey, bila kita sembang buat budaya. Itu apa dia budaya? Budaya merupakan cara hidup. Okey. Jadi kita tengok ciri-ciri budaya. Jadi bila kita bincang bab budaya ni, saya suka bagi contoh. Saya suka bagi persoalan. Adakah merempit dianggap sebagai satu budaya? So, macam mana? Adakah merempit itu satu budaya? Kadang-kadang kita selalu sebut budaya merempit. Soalannya, adakah merempit itu satu budaya? Jadi kalau kita tengok kat sini, ciri-ciri budaya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya cuba terangkan satu persatu. Cuba kita kaitkan dengan merempit tadi. Sesuai ke tak? Okey, yang pertama, perkongsian. Okey, budaya itu merupakan satu perkongsian. Betul. Kalau kita tengok merempit, mana ada orang merempit seorang-seorang. Kalau yang merempit seorang-seorang ni biasanya kita panggil dia apa? Kita panggil dia something wrong lah dekat dia tu kan. Takkan nak guna perkataan tu pula kan. So kita panggil dia sebagai something wrong lah. Bila kata orang tu dia lumba seorang-seorang, merempit seorang-seorang. Sebab kita tengok biasanya merempit dia adalah secara berkumpulan. Jadi berkumpulan itu kita anggap sebagai perkongsian. Okey. Yang kedua, diwarisi. Soalan bila kata diwarisi ni, setuju tak kita merempit itu diwarisi? Maksudnya kalau kita bersetuju bahawa budaya merempit itu sebagai budaya, jadi kita mengakui bahawa satu hari nanti kita juga kalau kata kita ni merempit, so kita akan suruh juga ataupun kita akan minta anak kita juga jadi merempit. Sebab kita kata apa? Sebab budaya itu kita kata diwarisi. Jadi bila kita sembang bab diwarisi ni, saya pasti ramai yang tak setuju bila dikatakan merempit sebagai budaya. Sebab kita sendiri pun tak naklah anak kita ni satu hari jadi mat rempit. Okey. Kemudian budaya juga merupakan satu perlambangan. Okey, perlambangan. Maksud perlambangan kat sini, setiap budaya yang kita amalkan, dia mesti ada satu perkara baik yang cuba ditonjolkan sebagai perlambangan. Okey, contohlah. Bila kata kita nak berjalan di depan orang yang lebih tua daripada kita, kebiasaannya kita macam mana? Biasanya kita akan tunduk. Kenapa tunduk? Sebab nak menceritakan perlambangan. Perlambangan kat sini maksudnya nak menceritakan, melambangkan ataupun simboliknya kita menghormati orang yang lebih tua. Okey.
Kemudian budaya juga berubah-ubah. Berubah-ubah ni maksud ubah macam mana? Berubah-ubah mengikut bentuk muka bumi. Bila kata sembang bentuk muka bumi ni, saya bagi contoh lah. Contoh yang paling mudah, bila kata kita pergi ke Eropah, kita pergi ketika musim salji. Jadi sesuai tak kita nak mengamalkan budaya dekat Eropah musim salji pakai pakaian seluar pendek ataupun duduk luar rumah tanpa pakai baju. Jadi macam tak sesuai lah. Sama juga macam kita duduk kat Malaysia dalam keadaan cuaca panas, takkan kita nak pakai baju sejuk yang tebal tu. Kalau kita buat itu dah tentulah orang kata kita something wrong jugalah mamat ni. Okey, ataupun satu contoh lagi, saya bagi contoh berkaitan dengan berubah-ubah mengikut bentuk muka bumi ni. Ciri yang ni. Okey, awak cuba bayangkan satu hari awak masuk ke hutan. Okey, masuk hutan tu tak pelik sebenarnya, tapi cerita yang akan datang tu yang kita rasa pelik sikit. Jadi bila kata kita jalan dalam hutan, kita tengok satu pokok petai. Pelik tak pokok petai? Pokok petai tak pelik. Kita tengok atas tu ada seorang orang asli sedang duk petik buah petai. Pelik tak? Tak pelik. Tapi bila kita perhatikan betul-betul, orang asli yang duduk atas pokok petai tu, yang sedang petik petai tu, kita tengok dia pakai tie, dia pakai coat, dia pakai long sleeve. So masa tu agak-agak kita rasa apa? Dah tentulah kita rasa pelik betul. Sebab takkanlah nak duduk dalam hutan, panjat pokok petai, pakai long sleeve, pakai coat, pakai tie. So kalau macam tu kita jumpa, confirm lah kita rasa mamat ni mesti something wrong. So jadi kena sesuai lah. Dia mesti berubah-ubah mengikut bentuk muka bumi, mengikut kesesuaian keadaan ataupun cuaca yang di mana tempat kita berada. Yang seterusnya ialah ciri budaya, dia mesti dipelajari. Okay? Budaya ni bukan satu benda yang kita dapat ilham ke tak. Budaya ni mesti dipelajari. Sebagai contoh lah kan, kita sebenarnya telah mempelajari budaya ni start daripada kita kecil lagi. Sampailah kita besar, sampailah kita tua. So, kita senantiasa mempelajari tentang budaya. Okey, contohlah contoh yang paling simple lah saya nak bagi kat sini. Contoh, apa contoh yang paling simple lah? Okey lah. Janganlah saya bagi contoh ni macam tak sesuai pula kan. Okey, contohlah macam ni. Ketika kita kecil, okay, kalau kata kita lahir-lahir kita kencing atas tilam, parent kita marah tak? Parent tak marah kan? Parent akan cuci, kemas elok. Ketika kita berumur 5 tahun, 6 tahun, okay, parent akan ajar kita kalau nak kencing ke mana? Pergi ke bilik air. Parent juga akan cakap, okay, nak kencing kena duduk. Itu antara perkara yang diajar dalam budaya orang Melayu. Itu kita sembang nak buang air kecil lah. Tapi bila dah mencapai umur 17 tahun, 18 tahun, bila kata kita tak amalkan apa yang parent cakap, apa yang parent dah ajar kita start daripada kecil, parent akan cakap apa kita? Parent goyang kepala lah kata, dah besar, tak dengar cakap dah ni. So maksudnya kat situ, itulah perkara yang kita pelajari yang dianggap sebagai budaya. Okey? Okey. So harap fahamlah tentang budaya ni. So kita pergi ke topik kita yang seterusnya, iaitu topik kebudayaan masyarakat di Malaysia. Okey, jadi kita akan bincangkan sedikit tentang budaya-budaya yang diamalkan oleh masyarakat di Malaysia, iaitu masyarakat Melayu, masyarakat di Sarawak, okey, masyarakat Cina, masyarakat di Sabah dan juga masyarakat India. Kita tak bincang detail lah, cuma kita bincang sekali imbas supaya kita dapat gambaran tentang budaya-budaya masyarakat di Malaysia. Okey, kita tengok yang pertama. Ini kita bincang tentang kebudayaan masyarakat Melayu. Dalam masyarakat Melayu, kita ada apa? Okey. Kita ada yang pertama, kita tengok tentang perayaan. Okay. Jadi perayaan ini contoh-contoh perayaan yang ada dalam kalangan orang Melayu. Jadi kita ada perayaan Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha, Nuzul Al-Quran, Maulud Nabi dan awal Muharram. Okey, yang seterusnya kita tengok dalam topik
kesenian. Kesenian ni pun kalau ikut kan banyak, cuma ini antara contoh yang ada lah. Kita ada wayang kulit, makyung, kuda kepang, menora, joget gamelan. Lagi apa ni? Lagi kita ada joget lambak. Ikutlah, macam-macam lagi ada yang, tapi cuma ini untuk sekadar pembelajaran, kita ambil sikit je lah. Okey, kemudian kita ada bab perkahwinan. Perkahwinan ni kita ada apa? Kita ada proses merisik, kita ada proses bertunang, kita ada proses belamin, kita ada proses bersanding. Ini kalau ikutkan proses dalam bab budaya, tapi sekarang ni kita dah, zaman sekarang ni kita semua nak ekspres kan. Kalau boleh merisik dengan bertunang ni, kita nak jalan sekali lah, tak nak fikir-fikir lah kan. Tapi bagi masyarakat dulu, dia ada orang kata apa, step by step. Langkah yang pertama kena merisik, lepas tu baru bertunang. Tapi kita hari ni kita terus buat sekali lah, merisik dan juga terus bertunang. Okey. Kemudian kita sambung dari segi pakaian. Pakaian pun sebenarnya banyak kan. Ini sekadar contoh yang ada. Contoh kita ada apa? Kita ada sarung. Sarung. Sarung ni apa? Sarung ni kain lah. Kalau perempuan kita ada kain batik. Kalau lelaki kita ada apa? Kain pelekat. Itu contoh sarung. Kemudian kita ada apa? Pakaian Cik Siti Wang Kembang. Ini biasanya popular kat Kelantan lah. Okay. Pakaian Puteri Perak. Ini pakaian kerabat-kerabat di Raja Perak. Okay. Baju kurung Teluk Belanga. Okay. Baju Riau Pahang. Ini baju Riau Pahang ni baju kerabat Raja Pahang lah. Baju kurung Teluk Belanga ni kita biasa dengar. Baju kurung Cekak Musang. Okay. Baju kebaya labuh. Itu contoh-contoh pakaian yang ada dalam kalangan orang Melayu. Okey, contohnya kita tengok dalam kalangan masyarakat Cina, perayaan, kita ada perayaan apa? Kita ada perayaan Tahun Baru Cina, perayaan Cap Gomeh, perayaan Chin Meng, perayaan Hantu Lapar, perayaan Kuih Bulan. Dari segi makanan, okey, kita ambil contoh nasi. Okey. Dari segi amalan-amalan lain yang diamalkan oleh masyarakat Cina. Okey, contoh orang Cina dia ada kalender. Kalau kita orang Melayu, kita ada kalender Melayu, Cina pun dia ada kalender Cina. Dan biasanya dalam kalender Cina ni, dia diwakili oleh 12 ekor binatang. Okay, selain daripada itu, dalam masyarakat Cina juga adanya keinginan untuk mendapat anak lelaki yang pertama. Selain daripada itu, orang Cina juga dia sangat mementingkan kepada pelajaran. Dari segi pakaian, contoh ada pakaian sempu dan juga pakaian cheongsam. Okey, bagi masyarakat India, kita tengok kat sini dari segi perayaan. Perayaan masyarakat India. Sekarang ni dah nak dekat Depa Bali ni. Kat Sabtu saya hari Sabtu ni Depa Bali. Jadi bolehlah sama-sama kita meraihkan perayaan Depa Bali. Okey. So yang pertama ada perayaan Depa Bali, ada perayaan Tai Pusem dan yang ketiga ada perayaan Tai Pongal. Itu bagi masyarakat India. Dari segi makanan, makanan yang popular apa dah? Chapati, paratha, puri, nasi, lagi apa lagi? Maruku. Itu contoh-contoh makanan bagi masyarakat India. Okey, dari segi pakaian, okey, dalam kalangan orang India adanya pakaian sari. Sari ni biasa yang pakai perempuan lah. Okey, kemudian ada dhotis, ada vesti, ada kurta. Kurta ni pakaian orang India. Tapi sekarang ni kita pun dalam kalangan orang Melayu, sebab kita ni masyarakat kepelbagaian. So kita boleh menerima budaya orang lain yang kita rasa sesuai dan kita terapkan dalam budaya orang Melayu. So sekarang ni adalah pakaian Melayu kurta. Okey, yang seterusnya kita tengok tentang masyarakat di Sarawak dan juga di Sabah. Di Sarawak kita ambil contoh masyarakat Iban. Okey, dalam masyarakat Iban, dia ada konsep yang dipanggil sebagai konsep muafakat, iaitu utai basai gagamit. Maksudnya tiada masalah yang tidak dapat diselesaikan. So dia menggunakan pendekatan ataupun dia menggunakan kaedah muafakat. Muafakat ni apa? Maksudnya adanya sesi perbincangan musyawarah. Kemudian biasanya masyarakat Iban ni dia tinggal di kawasan rumah panjang, okey. Dan dia ada juga upacara-upacara tertentu. Contoh ketika berlakunya kelahiran, dia ada upacara garam. Upacara garam ni apa, cik? Okey, upacara garam ni maksudnya bayi yang baru lahir tu dia akan masukkan sikit garam dalam mulut bayi yang baru lahir. Macam kita lah.
Kalau kita ni bilang kalangan orang Melayu, biasanya kita akan bagi manisan. Sama ada kita bagi madu lebah sikit ataupun kita bagi apa tu? Buah kurma. Itu amalan lah ataupun budaya masing-masing lah. Kemudian kalau ini bagi anak, bagi ibu yang baru melahirkan anak pula, dia ada apa? Dia ada upacara berkindu. Maksud berkindu ni apa? Aduh, cik berkindu pula dah. Okey, berkindu ni maksudnya seseorang ibu apabila dia melahirkan anak, dia kena duduk di luar rumah selama 40 hari. Dia mesti duduk berhadapan ataupun berhampiran dengan unggun api. Kenapa buat macam tu, cik? Sebabnya pada pandangan masyarakat orang Iban ni, bila kata duduk kat unggun api tu, dia nak menghalau kuasa-kuasa jahat. Okey, dari segi kraft tangan, ini contoh kraft tangan yang ada bagi masyarakat Iban, ada anyaman, kain selimut dan juga bakul. Okey, dari segi kesenian, ada tarian ngajat, lepas tu berpecaha, berkuntau, main kericap. Ini contoh-contoh tarian yang ada dalam masyarakat Iban. Okey, bagi masyarakat Kadazan Dusun pula, masyarakat di Sabah, adanya adat kematian. Jadi sebenarnya dalam bab adat kematian ni, dia kalau kata kita nak buat perbandingan dengan masyarakat Melayu, sebenarnya lebih kurang sama aja. Cumanya konsep-konsep yang digunakan itu menggunakan istilah ataupun konsep dalam bahasa masyarakat Kadazan Dusun lah. Yang pertama dia ada apa? Dia ada mihat. Mihat ni apa? Mihat ni menangisi mayat. Macam kita lah. Ada jugalah bila kata berlaku kematian, ada yang menangis. Tapi kita dalam Islam tak digalakkan untuk terlalu meratapi kematian. Okey, yang kedua dia ada apa? Memojuk. Memojuk ni apa? Memandikan mayat. Kita pun ada juga memandikan mayat. Kemudian dia ada apa? Ada menguman. Menguman ni apa? Menghiasi mayat. Kalau dalam kalangan orang Melayu Islam ni kita kata apa? Kapan lah. Kemudian lubung, kubur. Kemudian panukup. Panukup ni maksudnya buat kenuri lah. Kalau kita ni biasa panggil apa? Kenuri arwah ataupun tahlil. Okey. Kemudian yang lain ada adat mintuhun. Ini kalau kita tengok ni adat mintuhun ni maksudnya adat apabila ada berlakunya kelahiran bayi. Kalau bagi masyarakat Iban tadi, dia panggil apa? Dia panggil upacara garam. Ni. Tapi bagi Kadazan Dusun dia ada adat mintuhun, iaitu menjejakkan kaki bayi ke tanah. Maksudnya bayi tu diambil, dia bagi kaki tapak kaki bayi tu kena tanah. Itu dia punya adat dia. Kemudian dari segi kraft tangan, ada tudung terendak, ada perangkap tupai, perangkap burung. Ini antaralah kraft tangan yang ada. Sebenarnya banyak lagi. So kita ambil sikit je lah untuk pembelajaran. Okey, yang seterusnya kita tengok topik kita berkaitan dengan bab 1. Ini bukan 1.1, ni 1.3. Sorry, saya tersilap 1.3. Iaitu berkaitan dengan hubungan etnik. Jadi sebelum kita pergi lanjut tentang hubungan etnik, kita tengok dulu, kenali suku-suku kaum yang ada di Malaysia. So kalau kita tengok orang Melayu, suku-suku kaum dia ni apa? Ada Banjar, ada Boyan, ada Bugis, ada Jawa, ada Tampar. Cina pun kita nampak macam semua Cina, tapi sebenarnya ada suku-suku dia. Ada Hokkien, ada Cuancu, ada Cincu, ada Enghua. Sama juga dalam kalangan orang India. Dia ada suku yang dikenali sebagai Malayali, Punjabi, Ceylon, Tamil, Telugu. Ini contoh-contoh suku dalam masyarakat orang India. Orang asli, kita ada Negrito, Senoy, Melayu asli. Bagi Sabah, kita ada Kadazan, Bajau, Dusun. Bagi Sarawak, kita ada Bidayuh, Bisaya, Iban, Kayan. Ini contoh-contoh suku yang ada dalam etnik ataupun kaum-kaum di Malaysia. Yang seterusnya adalah kita nak bincang tentang apakah perkara atau faktor yang mempengaruhi hubungan etnik di Malaysia. Macam saya cakap tadi lah, ada 5 faktor yang mempengaruhi hubungan etnik. Ini 5 ni contoh. Sebenarnya banyak lagi, tapi kita bincang 5 je lah. Jadi nak mempengaruhi hubungan etnik sama ada jadi baik ataupun tidak, inilah antara perkara-perkara yang memberi kesan terhadap hubungan etnik. Yang pertama,
kita ada galakkan kepada penduduk berhijrah. Yang kedua, kita ada penyeragaman sistem pendidikan. Yang ketiga, kita ada peranan media massa. Yang keempat, kita ada integrasi ekonomi. Yang kelima, kita ada galakkan kepada penduduk berhijrah. Okey, so jom kita bincang satu persatu. Boleh? Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama, kita nak bincangkan bagaimanakah galakkan kepada penduduk berhijrah ni boleh mempengaruhi hubungan etnik di Malaysia. Okey. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, kita kena faham dulu apakah yang dikatakan galakkan kepada penduduk berhijrah. Maksudnya kat sini, okey, kita ambil contoh 3 keadaan ni. 1, 2, 3. Okey, yang pertama, penduduk digalakkan untuk berpindah atau berhijrah ke kawasan atau penempatan yang bukan dari kalangan kaum yang sama. Okey, contoh. Kita tengok kat sini. Okey, orang Melayu berhijrah ke kawasan China ataupun India. Orang China berhijrah ke kawasan Melayu ataupun India. Orang India berhijrah ke kawasan Melayu ataupun China. Jadi bila berlaku proses macam ni, jadi dia akan mewujudkan hubungan, dia akan mewujudkan saling kenal mengenali antara kaum di Malaysia. Okey, sebagai contoh, katakanlah individu Melayu ni dia berhijrah ke kawasan China ataupun ke kawasan India. Bila dia berhijrah ke kawasan China ataupun kawasan India, dia akan pergi dan membawa budaya orang Melayu. Jadi secara tak langsung, orang Cina akan mengetahui budaya orang Melayu. Dan dia juga akan mengetahui budaya orang Cina. Jadi bila kita saling kenal mengenali, macam pepatah Melayu lah. Pepatah Melayu ada menyatakan bahawa tak kenal maka tak cinta. So ni insyaAllah bila kata kita kenal tentang kaum-kaum yang ada di Malaysia, so kita akan lebih menghormati, kita akan lebih menyayangi dan kita akan lebih rasa sayang terhadap kaum-kaum yang ada di Malaysia. Yang seterusnya, menyatukan perkhidmatan awam antara negeri. Okey, maksudnya kat sini, perkhidmatan awam negeri ni diletakkan di bawah persekutuan. Jadi dengan cara macam ni kita tengok, para pegawai boleh berkenal-kenalan antara pegawai kerajaan dari kalangan kaum yang berbeza. Maksudnya kat sini contohlah kan. Contoh, katakanlah saya ni orang Perak. Jadi bila ada seminar yang dianjurkan oleh kerajaan ataupun oleh agensi ataupun MARA lah senang Jadi dia akan melibatkan staf-staf ataupun pegawai-pegawai MARA dari seluruh Malaysia. Mungkin ada Melayu, ada Cina, ada India. So bila kita datang ke seminar tersebut, saya boleh mengenali contoh orang Cina Kelantan. Saya boleh mengenali orang India Penang. Saya boleh mengenali orang Melayu Johor ataupun orang Jawa Johor. Jadi bila kita saling kenal mengenali, maka akan wujudlah hubungan yang lebih baik. Jadi yang seterusnya, yang ketiga, pasukan keselamatan. Okey, dalam bab pasukan keselamatan ni maksudnya kita ambil tentera. Tentera ni dia boleh dipindahkan ke mana-mana wilayah. Contoh, seorang pegawai tentera daripada Perak dia dipindahkan ke Sabah. So bila dia dipindahkan ke Sabah, dia akan bawa budaya orang Perak ke Sabah. Jadi maksudnya orang Perak akan kenal budaya orang Sabah akan kenal budaya orang Perak. Dan yang akhirnya, yang paling penting, apabila situasi tersebut berlaku, maka yang penting apa? Saling kenali. Okey, saling kenal mengenal. Yang akhirnya dapat mengeratkan hubungan antara kaum. Inilah yang paling penting. Kita nak mengeratkan hubungan antara kaum. Okey, kita tengok faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah bagaimanakah penyeragaman sistem pendidikan boleh mempengaruhi hubungan etnik. Macam yang saya dah cakap awal tadi. Okey, fahami dahulu bagaimanakah sistem pendidikan di negara kita semasa zaman penjajahan Inggeris dan selepas kemerdekaan. Okey, kita ambil contoh. Semasa zaman penjajahan, terdapat beberapa jenis aliran persekolahan di negara kita. So, di mana aliran-aliran ni, sekolah-sekolah ni menggunakan bahasa ibunda dan menggunakan buku dan guru daripada negara masing-masing. Contoh, sekolah Cina. Dia akan ambil cikgu daripada negara Cina, dia akan ambil buku daripada negara Cina. Jadi bila buku daripada negara Cina, dia akan menceritakan, dia akan membincangkan tentang negara
Cina. Jadi wujudlah sekolah-sekolah ni, sekolah aliran Melayu, sekolah aliran Cina, sekolah aliran India, sekolah aliran Inggeris. Yang mana tengok sistem tak sama, silibus tak sama, guru tak sama. So jadi dalam zaman penjajahan Inggeris, ini akan mewujudkan hubungan yang renggang antara kaum. Kenapa jadi renggang? Sebab setiap kaum mempunyai sekolah masing-masing. Orang Melayu sekolah Melayu, ada setengah orang Melayu dia sekolah Inggeris, sekolah orang Cina dia sekolah Cina, kalau orang India dia sekolah India. Yang mana silibus dia tak sama, buku tak sama, peperiksaan pun tak sama. Jadi ini akan mewujudkan jurang perbezaan antara kaum. Jadi seterusnya, selepas kita merdeka, kita gubal dasar pendidikan. Kita ni maksudnya apa? Kerajaan lah. Kerajaan menggubal dasar pendidikan dengan menggunakan laporan-laporan penyata-penyata daripada mana? Daripada Burns, daripada Feng Wu, penyata Razak, penyata Rahman Talib. Penyata ni apa? Penyata ni adalah laporan hasil daripada kajian yang dibuat oleh Burns, Feng Wu, Razak, Rahman Talib. Jadi dia orang buat kajian, kemudian dia orang mencadangkan apa kaedah ataupun sistem yang terbaik untuk diamalkan oleh masyarakat di Malaysia dalam bab pendidikan. Jadi hasil daripada kajian dan cadangan, kerajaan bersetuju untuk mengekalkan sekolah-sekolah yang menggunakan aliran berasaskan kaum. Sebab tu sekarang ni, sampai sekarang ni pun kita masih lagi ada sekolah rendah jenis kebahasaan Cina, kita ada sekolah rendah jenis kebahasaan Tamil, sebab kita mengekalkan sekolah-sekolah vernacular ni. Namun begitu, walaupun di sekolah tersebut menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar, tetapi tengok dalam bab penyeragaman, ini yang diseragamkan. Silibus diseragamkan. Sekolah Melayu ke, sekolah kebangsaan ke, sekolah Tamil ke, sekolah Cina, silibus seragam. Guru biasanya yang dididik dan dilatih oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dari segi peperiksaan pun kita pakai peperiksaan yang sama macam saya cerita tadi. Sama macam mana? Masuk tingkatan 3 kena ambil PT3. Masuk tingkatan 5 kena ambil SPM. Okey. Jadi bila kerajaan cipta ataupun buat sistem pendidikan yang lebih seragam, perkara ini bagi memastikan apa? Tiada lagi pengasingan. So maksudnya antara sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah India, kita tak ada perbezaan. Walaupun dalam konteks sekolah itu berbeza dari segi nama, namun pengisian dalamnya masih lagi berteraskan kepada Malaysia. Dengan cara ini dia dapat mengurangkan perbezaan antara kaum. Dan akhirnya yang paling penting apa? Melahirkan perasaan kebersamaan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat. So bila ada yang ni, maka hubungan antara kaum akan jadi lebih erat, lebih harmoni. Okey. So kita masuk pada faktor yang ketiga. Faktor ketiga apa dia? Iaitu peranan media massa. Bila saya bab media massa ni, zaman sekarang ni media massa terlalu pantas. Kalau dulu kita ada akhbar aja, sekarang media massa kita ada apa? FB ada, IG ada, WhatsApp ada. Ni semua penyaluran maklumat dengan cara yang lebih pantas. Jadi, namun begitu, kena ingat, nak menyalurkan maklumat melalui media massa sebab dia memberi kesan baik ataupun tak baik, kesan dia sangat besar. Jadi bab media massa ni kita kena berhati-hati. Pastikan penyampaian maklumat adalah tepat, betul dan baik, yang mana maklumat tersebut mampu mengeratkan hubungan antara kaum. Sebab apa? Sebab kalau maklumat yang kita sampaikan maklumat yang berunsurkan fitnah, maklumat yang berunsurkan hasutan, akhirnya apa akan jadi? Memberi kesan yang negatif. Kesan yang negatif dalam hubungan antara kaum. So bila kesan negatif, maksudnya jadi macam mana? Hubungan antara kaum dekat Malaysia akan jadi tidak harmoni. So yang ni yang kita tak nak. Kalau hubungan tak harmoni, maksudnya nanti kita bimbang, takut negara kita akan jadi huru hara. Jadi dalam bab media massa ni, tolong pastikan
kita nak sebarkan maklumat, maklumat tu betul. Menjaga sensitiviti antara kaum. Okey. Faktor yang seterusnya, faktor yang keempat. Okey, saya faktor yang keempat. Okey, faktor yang keempat ni kita tengok kat sini iaitu integrasi ekonomi. Okey. Ini pun saya dah sentuh sikit dalam topik yang awal tadi. Jadi dalam bab ekonomi ni kita lihat zaman penjajahan. Zaman penjajahan ekonomi negara kita berasaskan kaum. Macam mana kata berasaskan kaum? Sektor pelembungan bijih dikuasai oleh orang Cina. Sektor getah dikuasai oleh orang India. Sektor tradisional dikuasai oleh orang Melayu. So maksudnya setiap kaum mempunyai sektor masing-masing. So bila setiap kaum menguasai sektor masing-masing, ada tak hubungan? Tak ada lah. Sebab kita takkan pergi ke kawasan Lembu Bijih. Sebab dah tahu dah, bukan kita kerja situ. Ya? Dan orang India pun mungkin takkan pergi ke kawasan kampung. Sebab dia tak terlibat pun dengan sektor tradisional. So jadi ini mewujudkan jurang dan perbezaan ekonomi antara kaum. Sebab antara tiga-tiga sektor ni, sektor yang paling lumayan adalah sektor bijih timah. So dalam konteks ni siapa yang kaya? Inilah. Kan? Inilah yang akan jadi kaya. Okey. So jadi selepas kemerdekaan, kerajaan ambil tindakan. Kerajaan memperkenalkan dasar-dasar ekonomi, okey, yang mana dasar-dasar ekonomi ini dirangka bagi mengagih ekonomi secara sama rata. So maksudnya orang Melayu akan rasa nikmat ekonomi, orang Cina akan rasa nikmat ekonomi, orang India akan rasa nikmat ekonomi. Bagaimana kerajaan buat? Kerajaan memperkenalkan rancangan pembangunan 5 tahun. Kerajaan memperkenalkan dasar ekonomi baru. Kerajaan memperkenalkan dasar pembangunan nasional. Ini semua dasar-dasar untuk mengintegrasikan ekonomi dengan matlamat, dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mengagihkan ekonomi secara sama rata. Yang mana akhirnya akan mewujudkan hubungan yang lebih baik antara kaum. Okey. Faktor yang terakhir adalah penyatuan fahaman politik. Okey, dalam bab penyatuan fahaman politik, okey, kita faham politik di Malaysia dulunya adalah politik berasaskan kepada kaum. Contoh, UMNO untuk orang Melayu, MCA untuk orang Cina, MIC untuk orang India. So, parti-parti yang berasaskan kepada kaum. Namun begitu, dalam mewujudkan hubungan yang erat, dalam mewujudkan keharmonian di Malaysia, kerajaan pada masa itu membentuk sebuah kerajaan campuran. Kerajaan campuran yang dikenali sebagai Kerajaan Barisan Nasional. Jadi dalam Kerajaan Barisan ni, parti apa yang ada? Dia menggabungkan parti berasaskan orang Melayu, UMNO, parti berasaskan orang Cina, MCA, parti berasaskan orang India. Jadi hasilnya wujudlah Kerajaan Barisan Nasional. Kerajaan yang bersifat pemufakatan ataupun dalam konteks penyatuan fahaman politik. Ni. Okey. So, setakat itu kita punya topik. Jadi kesimpulan yang saya boleh sampaikan kat sini, saya suka memetik pepatah Melayu. Apa yang pepatah Melayu cakap? Tak kenal maka tak cinta. Jadi, untuk melahirkan rasa cinta kepada tanah air, maka seharusnya kita sebagai warga negara Malaysia mengenali tentang negara kita. Macam mana nak kenal negara kita? Kita kena kenal isinya. Isinya macam mana? Adanya pelbagai jenis kaum di tanah Melayu, di Malaysia. Adanya pelbagai jenis budaya di Malaysia. Sebab kita ini adalah masyarakat kepelbagaian. Okey, so cukup setakat ini untuk bab yang pertama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi, dan sekiranya ada persoalan, boleh WhatsApp ataupun boleh email kepada saya. InsyaAllah saya akan cuba bantu memperjelaskan lagi topik yang saya bincangkan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.